Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada uh, jemputan kita hari ini, iaitu seorang yang tokoh yang tidak asing lagi dalam dunia beliau, ya, iaitu Presiden Angkatan Belia Islam Malaysia, ringkasnya ABIM. Dan alhamdulillah kita telah pada minggu yang lepas kita telah berinteraksi dengan Presiden PKPIM, dan pada kali ini ialah kita berinteraksi kepada Presiden ABIM, di mana selepas PKPIM dia pergi kepada ABIM, lepas pada ABIM tu pergi pada wadah lah. Jadi alhamdulillah, ya, kita berjumpa dengan anak muda. Mengapa saya lebih untuk berinteraksi dengan anak muda, ya? Sebab saya yakin dan percaya insya-Allah anak muda ataupun generasi muda ini yang akan memastikan negara kita pada masa akan datang dari segi aspek pembangunan, kemajuan dan sebagainya. Lebih-lebih lagi apabila, ya, masa ataupun umur mengundi dan umur yang untuk menjadi calon itu telah diturunkan kepada 18 tahun. Jadi ini suatu memberi impak yang besar kepada generasi muda, iaitu orang-orang yang mungkin masih lagi berada di universiti dan juga orang yang baru keluar daripada universiti. Dan banyak perkara yang boleh kita bincang, banyak perkara yang boleh kita bahaskan, ya, dalam perbicaraan kita pada kali ini, ya. Jadi perjumpaan ini santai-santai, ya. Bukanlah idea yang berat, bukanlah idea yang untuk menyampaikan suatu falsafah yang tinggi-tinggi, ya. Tapi santai-santai supaya mudah difahami, mudah diikuti dan mudah kalau boleh diterjemahkan oleh generasi muda, ya, idea-idea dan pemikiran yang hendak kita sampaikan. Jadi selamat datang kepada saudara Faisal, ya, kerana dapat kita bertemu pada kali ini yang sepatutnya, ya, kita bersiaran itu pukul 12, ya. Tetapi oleh kerana saya ada mesyuarat yang lain, kita tangguhkan pada pukul 2 ni. Jadi selamat datang dan mungkin boleh ceritakan sedikitlah, ya, latar belakang, mungkin latar belakang saudara Faisal sendiri dan juga latar belakang penglibatan saudara Faisal dengan ABIM itu dan mengapa cenderung kepada ABIM, ya, tidak cenderung banyak organisasi yang lain, ya, yang belia ni, Belia 4B pun ada, MAYC pun ada, atau GPMS pun ada, tetapi mengapa terlibat pada ABIM. Ini satu perkara yang perlu kita ketahui sedikit sebanyak, ya. Jadi mungkin saudara Faisal boleh menjelaskan sedikit sebelum kita pergi kepada perkara-perkara yang lebih asas yang hendak perbincangan kita pada petang inilah. Jadi persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, terima kasih kepada YB Ustaz Dr. Hassan Bahrom, Ahli Parlimen, atas jemputan untuk kita dalam siri santai Suluh Belia untuk kita bincang isu-isu yang berlaku dalam negara kita pada hari ini. Mungkin sekadar ringkasan, saya sebelum ni di UIA aktif dengan PKPM dan PKPM merupakan jalan lah untuk masuk ke ABIM. Yang di mana PKPM ni dari segi struktur budayanya tidak jauh beza dengan ABIM. Dan satu bila balik kepada persoalan YB, mengapa memilih ABIM, pendedahan ini dapat daripada PKPM. Yang paling utama sekali ialah kerana pendedahan yang diberikan ialah ABIM ini dia mengajar kita untuk bertindak atas dasar budaya ilmu, ketinggian budaya ilmu, malah dalam perbincangan usrah, dalam perbincangan decision making, even dalam mesyuarat. Landasan-landasan kepada keputusan itu ialah buku ataupun fakta, data dan juga ilmu. Dan ini yang memberi dorongan untuk kita menjadi orang yang rasional. Jadi bila mana kita buat keputusan itu, keputusan yang insya-Allah keputusan yang tepat dalam mesyuarat, dalam perbincangan. Itu keyakinan kita lah, walaupun ijtihad lah namanya kan mungkin tidak betul, tapi ijtihad kita ada paksi-paksi sandaran yang mana dia akhirnya membawa minat kita lah untuk kita bersama dengan ABIM. Dan hingga hari ini alhamdulillah ABIM mengajar banyak lah dari segi pendekatan dan juga dari segi buku-buku. Malah senior-senior kita lah
Sini Abim banyak memberi pendedahan tentang buku-buku yang wajib dibaca, buku-buku yang wajib untuk diberi komentari, buku-buku yang wajib untuk ditulis dan sebagainya. Jadi ini pendedahan yang saya ingat yang mahal, yang amat bermakna, yang menarik minat kita untuk bersama dengan Abim. Ya, terima kasih atas maklumat itu. Maksudnya fokus kepada orang yang terlibat dengan ABIM ini ialah untuk pengisian. Pengisian dengan pengisian ilmu supaya kita menjadi insan yang serba boleh, kerana ilmu lah yang akan menjadi ataupun mendidik kita ya, daripada mula sehinggalah yang ke akhirnya. Dan menuntut ilmu ini bukan hanya dari segi aspek di universiti ataupun di sekolah, tetapi sehinggalah sepanjang hayatnya. Jadi persoalan yang pertama yang saya nak itu, bahawa ABIM ini salah satu di antara NGO yang banyak terlibat dengan kerja-kerja kesukarelawanan. Jadi mungkin boleh Saudara Faisal jelaskan sedikit banyak apakah gerak kerja, apakah program-program, apakah perkara yang telah dilaksanakan oleh ABIM untuk terlibat dengan kesukarelawanan. Itu yang pertama. Yang keduanya ialah bagaimana tanggapan ataupun sambutan ya generasi muda ya, generasi muda dengan sifat ataupun nilai kesukarelawanan ini. Bagaimana ABIM untuk mendapatkan tenaga, bagaimana ABIM untuk mendapatkan sumber manusia untuk terlibat sama, bergiat sama di dalam sifat ataupun kerja-kerja kesukarelawanan ini. Jadi ini mungkin boleh dihuraikan sedikit banyak daripada Saudara Faisal. Persilakan. Baik, terima kasih Babi. Yang pertama, satu fakta yang kita harus hargai. Sebenarnya anak muda di Malaysia ini, mereka ni memang amat pemurah dari segi untuk menabur bakti ataupun pemurah untuk memberi sumbangan ya, untuk menyumbang kepada masyarakat. Ini fakta, walaupun anak muda itu mungkin latarnya pelbagai, mungkin ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang graduan universiti, ada yang masih lagi belajar, ataupun ada yang mungkin tidak belajar di universiti, ambil teknikal dan sebagainya. Tapi mereka ini ada kesungguhan untuk membantu masyarakat. Ini fakta ataupun ini satu yang jelas. Anak muda ni kalau diberikan ruang, mereka mahu memberi sumbangan, contribution kepada masyarakat ataupun kepada negara. Jadi ABIM sebagai NGO belia, organisasi anak muda, kita memikirkan bagaimana kita nak mengisi ataupun untuk kita memberi masa yang ada, semangat yang ada pada anak muda ni untuk mereka memberi sumbangan kepada negara, kepada masyarakat. Dan itu antara faktor kenapa antara relevannya ABIM itu ialah kerana kita ada banyak sukarelawan. Sukarelawan yang bukan hanya sukarelawan one off, itu satu part. Maksudnya dia jadi sukarelawan, kemudian mungkin pada bulan depan dia datang lagi. Tapi kita ada package untuk membentuk sukarelawan ni sehingga mereka boleh membentuk tim sukarelawan sendiri. Jadi dia ada sistem follow up, maksudnya mereka boleh mandiri contribute kepada masyarakat dengan menjadi manager ataupun menjadi admin, mengurus sukarelawan. Jadi ini yang kita cuba terapkan sebab kita menghargai anak muda yang mahukan contribution. Sebab tu bila mana kita buat program sukarelawan, kita ada program training juga ataupun program latihan. Program melatih sukarelawan. Dan juga selain daripada itu, kita ada juga program melatih pelatih sukarelawan. Jadi selain daripada kita melatih sukarelawan untuk menjadi sukarelawan yang profesional maksudnya termasuklah cara menulis surat, cara untuk minta sponsorship, cara untuk minta proposal dan sebagainya, termasuklah training ataupun latihan macam mana untuk menjadi sukarelawan. Maksudnya macam mana dia nak mendidik adik-adik dia kemudian generasi-generasi akan datang menjadi sukarelawan. Jadi ini antara yang kita buat. Sebab yang tadi saya sebut, kita menghargai anak muda ni kalau kita diberikan platform, diberikan ruang, mereka mahu memberi contribution ataupun memberi sumbangan kepada negara kan. Dan itu juga mungkin kalau analogi sikit lagi analogi yang pernah disebut oleh seorang tokoh lah daripada
Nigeria, Dr. Nuruddin Lemu. Dia kata organisasi ini dia sama ada seperti Labah-Labah ataupun sama ada seperti Tapak Sulaiman. Kalau labah-labah contohnya bila bila dipotong kaki, maka kaki dia kudung dah. Dia tidak boleh berkembang, dia tidak boleh ke mana kan. Tapi kalau Tapak Sulaiman ni, contohnya kalau kita potong satu cabang Tapak Sulaiman tu, cabang tu akan jadi Tapak Sulaiman yang lain. Jadi Dr. Nuruddin Lemu bila dia datang ke Kuala Lumpur program dengan Habib, dia kata itulah Habib. Habib ni seperti Tapak Sulaiman. Bila kita melahirkan banyak pertubuhan. Maksudnya kita melahirkan banyak platform. Dia bukannya bila kita potong satu mati, tak. Tapi ataupun kita tidak berkembang. Tapi bila kita keluarkan satu produk tu dia boleh berkembang yang sama hebat dengan Habib. Jadi itulah semangatnya, spirit yang ada pada Habib. Program yang kita buat, kita melahirkan banyak tokoh-tokoh sukarelawan, kita lahirkan banyak tokoh-tokoh belia. Sebab bagi kita akhir sekali kita nak dapat keredaan Allah. Jadi Allah yang menentukan matlamat hasilnya, tapi ini ikhtiar kita sebab akhirnya kita nak menghargai anak muda yang amat suka memberi sumbangan kepada negara. Okey, terima kasih kepada Faisal. Maknanya ada dua isu dekat sini. Satu isu bagaimana sikap anak muda terhadap kesukarelawanan sekiranya kita diberi ruang untuk mereka terlibat. Dan maknanya anak muda di Malaysia ini memang berkecenderungan untuk melakukannya. Ya, tidak mengira latar belakang dan sebagainya. Isu yang kedua ya, bagaimana ABIM ialah untuk membina ya kesukarelawanan ini di kalangan anak muda sehingga melahirkan ya tokoh-tokoh. Cuma saya nak tanyalah, apakah ada platform yang sekarang ini yang diwujudkan oleh ABIM yang orang lain boleh terlibat di dalam gerakan sukarelawan ini? Mungkin ada 1, 2, 3 ya platform yang telah dibina oleh ABIM, yang telah diwujudkan oleh ABIM, dan mana-mana anak muda ya yang nak terlibat yang sesuai dengan jiwa dan fikiran mereka ya untuk terlibat di dalam itu. Mungkin ini ada boleh dijelaskan sedikit sebanyak Saudara Faisal. Boleh. Kita menubuhkan platform dia banyak berdasarkan kepada isu dan juga minat anak muda atau interest anak muda. Okey, antara contoh platform yang kita ada, contohnya macam yang sudah pun buat establish ialah agensi kemanusiaan ABIM. Kita ada Global Peace Mission Malaysia. Jadi ramai anak-anak muda yang memang terlibat untuk memberi sumbangan kepada rakyat Palestin, Yaman, di Syria. Jadi mereka ni aktif berpartisipasi dengan ABIM menerusi Global Peace Mission Malaysia. Malah kita juga bersama dengan Buy Out Solid Defenders. Baru-baru ni kita berjaya mengutip dalam jutaan ringgit, Alhamdulillah. Ini NGO anak muda tanpa maksudnya dengan sumbangan besar daripada masyarakat lah. Itu contoh platform anak muda yang mahu memberi sumbangan kepada rakyat Palestin ataupun kepada rakyat kita yang berada ataupun rakyat umat Islam yang berada di luar negara. Inilah platformnya, Global Peace Mission Malaysia. Selain itu, kalau untuk juga isu-isu, mungkin ada isu-isu berkaitan dengan keluargaan, isu contohnya sexual reproductive education contohnya. Kita ada namanya Diriku Permata Berharga ataupun dermaga. Jadi ini contoh kalau untuk rakan-rakan kita, ada anak muda yang mahu memberi pendidikan kepada para pelajar sekolah tentang isu-isu sosial dan sebagainya, mereka boleh terlibat. Malah dermaga ni Alhamdulillah mendapat sambutan daripada banyak jabatan kuasa kerajaan negeri, jabatan pendidikan negeri untuk diberikan ruang platform untuk ABIM terlibat memberi pendidikan kepada anak muda tentang isu-isu sosial yang semua risau bila orang kata sekolah ni tidak menjadi safe place ataupun tempat selamat. Jadi ABIM berada di situ, kita menjadikan platform ruang untuk kita memberi contribution dan juga kita memberi ruang kepada anak muda untuk terlibat untuk memberi contribution juga. Dan selain itu juga kita ada juga platform alam sekitar yang namanya GRAS ataupun grup alam sekitar. Selain itu kita juga bersama GRAS kita ada platform interface yang namanya Malaysia Interface Climate Change Network, iaitu platform interface yang bicara tentang isu-isu
alam sekitar dan juga perubahan iklim. Anak muda hari ini ramai terlibat ataupun ramai suka cakna terhadap isu alam sekitar, cakna terhadap isu perubahan iklim, isu keadilan iklim. Kita lihat hari ini isu pembalakan, kemudian dia bukan hanya isu pembalakan, isu buang sampah, isu disiplin kita, isu kempen plastik dan sebagainya. Anak muda ramai terlibat dan ABIM kita ada platform ini. Kita ada platform. Malah kalau saya nak kongsi juga seperti Hari Bumi baru-baru ini kita bersama dengan anak muda mengadakan program sambutan Hari Bumi bersama dengan Kampung Orang Asli. Supaya kita mendengar rintihan daripada orang asli, supaya kita hari ini jagalah alam. Itu contoh. Jadi kita menghargai orang asli, kita menghargai alam, kita memberi pendahan bahawa implikasi kalau kita tak menjaga alam, maka inilah kesan-kesannya. Jadi itu antara contohlah platform yang kita buat yang sebenarnya untuk bertujuan memberi ruang dan platform kepada anak-anak muda untuk terlibat. Ya, terima kasih. Banyaklah platform dia yang itu yang sesuai dengan anak muda. Misalnya soal GPM. Minggu lepas pun saya ada bawa wawancara dengan GPM dan alhamdulillah bagaimana GPM berperanan sama ada di dalam negeri ataupun di luar negara ya tentang isu-isu berhubung kait dengan pelarian. Dan juga ada juga dalam isu sosial yang disebut oleh Faisal tadi, iaitu dermaga. Ini suatu perkara yang amat penting yang boleh anak-anak muda terlibat di dalamnya, yang mempunyai kesedaran dan mempunyai kemahuan untuk mendidik masyarakat. Dan juga isu yang paling dekat dengan kita ialah isu alam sekitar, iaitu isu yang harus kita tangani kerana isu alam sekitar ini isu yang cukup kita kena prihatinkan sebagaimana yang disebut oleh Allah SWT dalam ayat Al-Quran, zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Maknanya akan berlalu kerosakan di muka bumi ini adalah disebabkan tangan-tangan manusia. Maknanya kalaulah tangan-tangan manusia itu tidak dikawal dengan baik, tidak dikontrol dengan baik, maka sudah pastilah alam sekitar juga tidak terkawal dengan baik. Terima kasih dengan persoalan itu. Satu lagi isu yang hangat diperkatakan ialah apabila keluaran daripada universiti banyak menganggur berapa ratus ribu yang setakat yang kita tahun lepas pun dah hampir kepada 800,000 anak-anak ini semua generasi muda yang menganggur, yang tidak ada pekerjaan, yang tidak ada ruang untuk dia mendapat pendapatan. Dan ini kalau kita tidak kontrol, kalau kita tidak kawal dengan baik, kalau kita tidak atur dengan baik, kalau kita tidak tadbir dengan baik, susun dengan baik, akan menjadi masalah kepada masyarakat. Jadi apa yang boleh ABIM sebagai badan belia yang prihatin dengan anak muda, yang prihatin dengan suasana ini, jadi apakah langkah-langkah ataupun yang boleh dibuat, yang boleh dilakukan oleh ABIM untuk membantu masyarakat yang baru keluar dari universiti, baru habis daripada pelajaran yang tidak dapat menyambung pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi. So apa peranan yang boleh diketengahkan oleh ABIM untuk diambil tindakan, dan bagaimana generasi muda ini tidak terlibat sekiranya ada program-program yang dianjurkan oleh ABIM. Jadi ini suatu perkara yang mendesak bagi kita yang boleh kita fikirkan dan ABIM boleh berperanan. Jadi ada pandangan daripada saudara Faisal. Baik, terima kasih YB. Yang pertama bila sebut tentang pengangguran, kita tak boleh nafikan pengangguran ini dia ada kaitan juga dengan COVID-19 yang melanda negara, terutama bila mana berlakunya PKP. PKP yang saya ingat dah lebih 15 bulan negara kita berada dalam, kalau mungkin bahasa mudahnya rakyat ni sengsara lah kerana PKP ni dia menyebabkan banyak sektor-sektor ditutup dalam masa sama dia juga menyebabkan berlakunya pengurangan perbelanjaan, jadi ekonomi merudum dan juga akhirnya menyebabkan ramai di kalangan muda yang mungkin lepas graduan dapat kerja tapi terpaksa berhenti kerja. Sebab majikan tidak mampu untuk usaha pekerja-pekerja. Dan lebih membimbangkan COVID-19 hari ini yang melanda negara ni sudah lebih 15 bulan. Jadi bila mana kita sebut tentang lebih 15 bulan, sudah pasti
simpanan anak muda khususnya ataupun simpanan isi rumah sudah habis dipakai lah. Sebab saya yakin malah kalau dalam statistik sebelum ni pun disebut memang agak mustahil untuk cari orang kita, khususnya orang-orang biasa ni yang ada simpanan. Malah kalau simpanan yang untuk sustain 6 bulan pun memang tak jumpa lah. Mungkinlah ada tapi tak adalah maksudnya agak mustahil kalau kita nak cari orang yang ada simpanan wang boleh sara gaji untuk 6 bulan. Apatah lagi hari ini kita dah masuk lockdown, COVID-19 dah lebih 15 bulan. Jadi ini satu isu yang besar bila mana simpanan-simpanan yang berlaku yang disimpan tu mungkin hanya 2 bulan, 3 bulan ni dah habis dipakai. Dan juga kalau saya nak sentuh sikit statistik yang daripada Department of Statistics juga di OSM ni, DOSM ni disebut waktu suku akhir 2020 pengangguran tu meningkat menjadi meningkat angka 225,000. Maksudnya hari ini pengangguran kita dah mencecah 700,000, 700 lebih dengan peningkatan 225,000 daripada dosen ni. Jadi ini rata-rata menunjukkan bagaimana kesengsaraan rakyat ni bukan satu benda mainan, bukan satu benda yang mungkin bagi kita biasa-biasa, tapi satu isu besar yang harus kita tangani secara bersama. Dan tentu beban yang paling besar ialah untuk kerajaan untuk memastikan sesuatu itu diberikan bagi menyelesaikan isu rakyat ni amanah besar. Tapi bagi pihak ABIM, NGO, kita ada peranan kita juga. Tapi walaupun tidak sehebat kerajaan yang mempunyai resources yang banyak, yang mempunyai dana, kewangan dan sebagainya. Tapi ada peranan-peranan besar juga yang kita buat. Antaranya ABIM kita menyediakan platform. Contohnya platform untuk rakan-rakan memberi contribution dan juga atas nama sukarelawan. Jadi ini contoh transit. Jadi mereka yang mungkin tidak ada pekerjaan, mereka boleh daftar sebagai sukarelawan ABIM dan insya-Allah berdasarkan kepada pakej-pakej tertentu lah untuk mereka ini diberikan bantuan dan sebagainya. Itu yang biasa yang dibuat. Contohnya menerusi AYG Adab Youth Garage, adalah beberapa contohnya tuition dan sebagainya yang kita buat. Tapi benda ni bukan long term lah. Benda ni short term. Dan yang kedua ABIM juga kita tengah dalam rangka untuk kerjasama insya-Allah dengan badan korporat. Cuma tinggal lagi beberapa final touch lah untuk dokumentasi untuk kita tawarkan sebenarnya package equity partnership, iaitu untuk mereka yang hilang pekerjaan, untuk mereka yang mahu melakukan bisnes, mereka boleh menjadi partner dengan ABIM dan juga badan korporat tersebut, dan kita akan memberi imbuhan awal, maksudnya dalam bentuk macam pinjaman lah, untuk mereka sama ada memulakan perniagaan ataupun boost perniagaan. Tapi dengan syarat-syarat tertentu lah, dengan syarat-syarat pemulangan wang dan juga dengan syarat-syarat training HR, latihan-latihan tentang human resource, latihan-latihan tentang perniagaan dan sebagainya yang akan dibuat oleh ABIM. Jadi ini contoh yang cuba untuk kita sampaikan kepada masyarakat. Doakan ini dalam proses final touch untuk kita bincang dengan pihak peguam juga, bahagian-bahagian legal, supaya ianya dapat memastikan berjaya untuk kita membantu anak muda yang hilang pekerjaan ataupun yang mahu menyambung pekerjaan. Jadi itu antara yang cuba kita lakukan, platform-platform yang cuba kita bawa untuk memudahkan anak-anak muda ni mendapat bantuan. Selain daripada yang terakhir, bantuan on-off lah. Bantuan on-off ni berdasarkan kepada sumbangan sejak daripada COVID ataupun sejak daripada PKP yang pertama. Alhamdulillah banyak bantuan yang kita berikan, mencecah angka jutaan lah kepada rakyat Malaysia dan juga kepada bukan rakyat Malaysia, termasuk mereka yang tidak ada dokumen, yang di Sabah dan contohnya. Jadi statistik yang kita kumpul, sumbangan itu kita berikan terutama kepada B40 secara one off, sudah lebih maksudnya sudah cecah angka jutaan ringgit. Dan insyaAllah kita akan teruskan juga. Kerana apa? Kerana bantuan one off ni penting sebab
mungkin mereka dah hilang pekerjaan. Jadi mereka ni dah tak tahu nak ke mana. Jadi bantuan off ni setidaknya untuk meringankan bebanan awal untuk mereka ini ada ruang sementara mencari pekerjaan-pekerjaan baru, insyaAllah. Ya, ada banyak perkara yang disebut dekat situ, iaitu salah satunya ialah latihan-latihan yang akan diberikan, sama latihan perniagaan dan sebagainya ya, untuk membantu generasi ataupun mereka yang menganggur ataupun mereka yang kehilangan pekerjaan. Jadi ini suatu usaha yang cukup murni, cukup baik, dan kalau boleh diteruskan, dan kita berharaplah sekiranya ada ruang diberikan oleh kerajaan yang mempunyai peruntukan-peruntukan tertentu, misalnya latihan-latihan keusahawanan, boleh dilakukan oleh NGO ini yang boleh bersama dengan kerajaan untuk membantu mengurangkan beban kehidupan masyarakat kita yang menganggur pada kali ini. Dan juga bantuan daripada one off. Ini salah satu di antara perkara yang kita lihat, salah satu di antara penyelesaian, walaupun penyelesaian jangka pendek, tetapi ianya boleh mengurangkan beban kehidupan masyarakat kita pada hari ini, terutamanya apabila kita berhadapan dengan pandemik COVID-19 ini. Jadi maknanya mungkin ada isu-isu yang lain yang saya fikir yang boleh dilakukan oleh ABIM di dalam membantu generasi muda, khususnya para belia yang menganggur dan yang kehilangan pekerjaan, kehilangan pendapatan, untuk kita atasi masalah ini. Jadi saya yakin dan percaya maknanya isu ini akan terus dilakukan daripada masa ke masa, selain daripada untuk menjadikan individu belia itu bukan hanya fokus kepada pekerjaan kerajaan, tetapi juga menjadi usahawan-usahawan yang berjaya pada masa akan datang. Saya kan percaya ada program-program yang lain yang dibuat di bawah kelolaan ABIM ini yang boleh digerakkan. Misalnya sebagai contoh kita lihat sekarang ini walaupun sekolah tak buka tetapi ABIM di bawahnya ada Taski, misalnya contoh Nah, ini salah satu di antara ABIM adalah pelopor ataupun NGO yang pertama membuka Taski, Taman Asuhan Kanak-kanak sebelum lagi NGO yang lain yang buka ataupun parti politik yang lain yang buka, maknanya ABIM salah satu di antara NGO yang pertama yang membuka Taman Asuhan Kanak-kanak jadi ini saya yakin dan percaya maknanya platform ini boleh digerakkan sekiranya kita boleh membantu masyarakat yang kehilangan pekerjaan ini diberi ruang membuka lebih banyak lagi sekolah-sekolah yang seperti itu. Cumanya kita sekarang ini berhadapan dengan masalah yang kita hadapi sekarang ini, yang disebut tadi ada 15 bulan yang kita berhadapan dengan COVID. Jadi insya-Allah saya akan percaya ianya dapat kita selesaikan kalau kita dapat berganding bahu antara satu sama lain. Satu aspek yang lain yang saya nak melihat pandangan daripada ABIM apakah ABIM sedia menerima pengundi yang diturunkan kepada 18 tahun, apakah pengundi 18 tahun ini sesuai ataupun tidak, bagaimana orang yang 18 tahun boleh menjadi calon, apakah kepimpinan negara pada masa akan datang patut ada beberapa isu dipegang oleh orang generasi muda, biarlah generasi yang lama ini meminggirkan diri untuk menjadi mungkin menjadi penasehat saja, tetapi yang mentadbir negara ini adalah terdiri pada orang-orang muda. So saya nak minta pandangan daripada ABIM sendiri tentang pengundi 18 tahun dan apakah ianya sekarang ini kerajaan nak melaksanakan maknanya pendaftaran mengundi itu secara automatik dan apakah calon 18 tahun itu satu perkara yang wajar ataupun macam mana, itu minta pandangan awam muda lah. Sebab pada masa akan datang orang muda lah menentukan negara orang lama dia dah kehilangan tenaga dan sebagainya. So orang muda ni yang kita nak kedepankan. Kalau boleh dia boleh menjadi ataupun menentu masa depan negara pada masa akan datang sebab sudah didaftarkan secara automatik, maka sudah mestilah pertambahan
ya pengundi itu akan meningkat. Jadi ini kita nak lihatlah apakah persediaan yang ada yang boleh dibuat ataupun yang telah dibuat oleh ABIM ya bagi memastikan bahawa pengundi-pengundi juga ya yang layak mengundi itu yang 18 tahun itu ya dapat mengundi secara rasional, secara apa nama tu melihat masa depan dia dan negaranya ya akan datang. Jadi ini kita nak lihat daripada pandangan orang muda lah. Ya, nah dipersilakan macam mana. Terima kasih Wabi. Yang pertama kita kena ingat bila sebut tentang kepimpinan negara ni dia ada kombinasi. Jadi kita tidak boleh juga terlalu membawa sentimen seolah menafikan orang lain. Maksudnya menafikan mereka yang berumur. Sebab kombinasi itu penting. Kombinasi dari segi mungkin pengalaman, ilmu dan juga cara kerja dan sebagainya. Kerana idealism, akhirnya bila sebut tentang idealism idealism untuk menolak rasuah, idealism untuk membawa masyarakat yang baik. Dia bukan hanya terletak pada anak muda. Orang-orang lama juga ada idealism tersebut. Malah kalau kita sebut tentang isu rasuah, penyalahgunaan kuasa, dia bukan hanya berlekat dalam kalangan orang-orang lama saja. Kita khawatir anak muda juga mungkin ada tendensi untuk melakukan rasuah. Jadi manusia ni akhirnya sama, dia campur kan. Jadi satu penting kombinasi. Jangan terlalu gairah berdasarkan kepada sentimen umur semata-mata, tapi apa yang nak dibawa. Yang paling penting apa yang ingin kita bawa. Jadi suatu bila sebut tentang anak muda, bagi ABIM ia penting anak muda tu harus diberikan ruang untuk ke depan. Tapi dalam masa yang sama anak muda juga harus jelas apa yang ingin dibawa. Bukannya yang dibawa tu umur. Yang dibawa tu ialah apa idealism dia. Kalau hanya bawa umur tapi idealismnya sama ke belakang, jadi itu tidak mendatangkan hasil. Jadi ya betul umur dari segi usia, dari segi tenaga mungkin lebih bersemangat, tapi yang paling penting juga idealism juga harus ditampilkan yang menjadi alternatif yang lebih baik. Jadi itu yang disebut kalau saya nak kongsi juga dalam surah Al-Kahfi itu sendiri sebut Allah sebut tentang dua karakter anak muda dan juga karakter apa yang disebut sebagai idealism di iman. Fityatun amanu bi rabbihim tu. Fityatun tu karakter yang pertama, karakter usia dia anak muda. Yang kedua amanu, iaitu iman, idealism. Jadi dua karakter tu penting, dia saling penting. Dia bukan hanya fityatun saja tapi fityatun yang beriman. Jadi mereka ini dirakamkan oleh Allah dalam Al-Quran dalam surah Al-Kahfi yang kita digalakkan baca setiap hari Jumaat ni kisah mereka ini. Kerana apa? Kerana iman mereka. Iman, menyelamatkan iman. Idealism yang ingin dibawa oleh mereka ini selain daripada usia mereka yang muda, mengorbankan masa untuk berjuang atas dasar idealism yang mereka percaya. Jadi itu penting yang kita harus tekankan. Dia bukan hanya semangat kepemudaan semata-mata tapi apa yang ingin dibawa membezakan, yang memberi inisiatif atau alternatif kepada masyarakat. Baik, bila sebut tentang isu undi 18 bagi kita sepatutnya tidak ada alasan untuk negara berganjak daripada keputusan yang telah dicapai oleh ahli parlimen sebulat suara menyokong undi 18 ini. Dan kalau kita lihat juga dalam statistik dunia dunia hari ini bergerak ke arah tersebut. Kalau saya nak kongsi juga dalam statistik kita boleh rujuk 86% negara di dunia ni sudah pun meletakkan undi minimal ialah 18 tahun. Jadi kalau Malaysia masih lagi belum menurunkan umur 18 tahun. Jadi mungkin kita boleh tengok apa masalah kita masalah ketidakpercayaan kita kepada anak muda. Ketakutan kepada anak muda. Jadi bermaksud kita yang bermasalah. Apalagi dakwaan kata anak muda 18 tahun ni masih lagi belum matang. Saya ingat itu dakwaan yang dangkal seolah-olah anak muda 18 tahun ni tidak pandai memilih pemimpin dan sebagainya. Sedangkan kalau kita lihat di negara sebelah kita bukan negara Eropah, di negara sebelah kita di Indonesia 17 tahun dah boleh mengundi. Jadi apa beza kita dengan Indonesia? Rumputnya sama, Melayu, cara fikirnya pun mungkin hampir sama, environment kita pun sama, isu juga tidak jauh beza.
Tapi kita di Malaysia ada pemimpin-pemimpin yang mengatakan bahawa mereka yang umur 18 tahun masih lagi belum matang untuk mengundi. Selain itu, saya sebut juga undang-undang kita menyatakan bahawa umur 18 tahun ni ialah umur yang disebut sebagai the age of majority. Ya. Umur 18 tahun kita boleh berkahwin. Umur 18 tahun kita boleh tukar agama. Saya ambil contoh rakan-rakan kita non-Muslim. Dia nak masuk Islam. Tapi dia nak masuk Islam waktu sekolah lagi. Tapi dia simpan. Bila dia dah umur 18 tahun barulah dia pergi ke jabatan agama, dia masuk Islam. Sebab apa? Sebab Ya. umur 18 tahun membolehkan orang tu masuk Islam. Maksudnya Bebas lah. tanpa bebas, tanpa konsen, tanpa kebenaran ibu bapa sebab mungkin ibu bapa tak benarkan. Jadi 18 tahun dia boleh masuk Islam. Jadi umur 18 tahun boleh jadi askar, boleh masuk tentera, boleh bekerja, boleh tubuhkan company, boleh buat banyak benda lah kan. Boleh memandu dan sebagainya. Jadi kalau lah umur 18 tahun boleh berkahwin, maksudnya berkahwin ni satu benda yang besar lah, menguruskan keluarga. Boleh bertukar agama, maksudnya daripada non-Muslim boleh masuk Islam tanpa konsen kebenaran ibu bapa umur 18 tahun. Itu keputusan yang besar menukar agama ni. Jadi apalah sangat untuk mengundi memilih kerajaan dalam pilihan raya 5 tahun sekali. Mana tukar agama itu satu keputusan yang besar lah. Ya betul, satu keputusan yang besar. Dibenarkan. Tapi tiba-tiba ada orang kata umur 18 tahun ni tak boleh mengundi sebab tidak matang. Jadi ini satu dakwaan yang saya fikir dangkal. Termasuk juga mungkin dia ketika 18 tahun tu belum matang kot. Mungkin ada faktor yang menyebabkan pemikiran tersebut, faktor-faktor background tertentu Dan dalam saya sama bila kita sebut tentang anak muda yang boleh bekerja, boleh menubuhkan company. Jadi kalau kita fikir secara logik anak muda yang bekerja ataupun rakyat Malaysia yang bekerja, sudah pasti mereka ni ada cukai yang mereka bayar. Walaupun tidak banyak tapi mungkin sikit. Maksudnya mereka sudah earn atau mereka sudah memiliki ekonomi. Jadi bila mereka sudah memiliki ekonomi, jadi mereka sudah berbelanja. Jadi bila mereka sudah berbelanja sendiri, jadi ada cukai-cukai tertentu yang mereka bayar. Jadi secara logik, kalau mereka yang berumur 18 tahun sudah boleh menubuhkan syarikat, boleh bekerja dan juga mungkin ada cukai-cukai yang mereka bayar. Jadi tidak adil kalau kita menafikan hak mereka untuk mengundi. Sebab mereka ni sudah membayar cukai. Sudah berpartisipasi dalam ekonomi. Sudah membangunkan atau merancangkan ekonomi negara. Jadi tiba-tiba kita kata mereka ni tidak boleh mengundi. Jadi tidak adil kalau kita menafikan mereka di situ kan. Jadi itu antara contohlah selain daripada isu jenayah kalau dalam kongsi juga yang terakhir lah. Dalam kanun kesesaan juga sebut kalau mereka ini berusia 18 tahun melakukan jenayah, jadi mereka ini bukan lagi dihantar ke Henry Geni kata bagi tahu lah dia Melaka. Tapi mereka ini akan disabitkan kesalahan yang sebenarnya sama dengan mereka yang umur ke atas lah. Jadi maksudnya dari segi undang-undang mereka ini sudah faham implikasi kepada sesuatu yang mereka buat. Jadi kalau mereka buat jenayah, implikasinya mereka tahu, mereka akan dipenjara, mereka akan dikenakan hukuman. Sebab itulah undang-undang negara kita ni meletakkan bahawa umur 18 tahun ni buat kesalahan, automatik bukan lagi dihantar ke sekolah jahat ataupun bukan pusat pemulihan, tapi mereka ni sudah equal sama rata dengan mereka yang berusia yang lebih tua daripada mereka. Jadi maksudnya undang-undang ataupun kita rakyat Malaysia memberi pengiktirafan bahawa mereka memahami implikasi kepada apa yang mereka lakukan. Jadi saya fikir apabila mereka turut mengundi, saya amat yakin bahawa mereka sudah bersedia dan mereka tahu implikasi kalau mereka undi parti A, parti B, pemimpin A, pemimpin B, mereka sudah matang, sudah tahu apa implikasi kalau mereka mengundi. Itu komen saya. Ya. Banyak poin-poin yang boleh yang diketengahkan oleh orang muda lah ya. Memang daripada satu sudut memangnya umur 18 tahun itu tidak jadi masalah ya. Sama ada ia mengundi ataupun menjadi calon ya, tidak jadi masalah. Sebab dia sudah sampai tahap maknanya memikul tanggungjawab ataupun memikul amanah yang telah diberikan kepada dia. Jadi maknanya umur 18 tahun itu bagi kita ialah suatu perkara yang itu. Cumanya saya amat tertarik disebut tadi makna gandengan di antara orang lama dengan orang muda, anak muda. Jadi ini suatu perkara yang amat penting bagi kita. Maknanya bukan sahaja dalam kepimpinan negara itu ialah dipikul oleh orang-orang muda tetapi juga gandengan di antara orang lama dengan anak-anak muda. Itu satu perkara yang
aspek yang penting. Yang keduanya, satu lagi, ya, satu idealism yang tak dibawa. Jadi maknanya salah satu di antara perkara yang cukup penting, ya, di dalam untuk memimpin negara ini bukan hanya dari segi aspek sifat kekuatan fizikalnya, bukan hanya dari sifat keinginan dia, tetapi juga idealism yang dibawa. Maknanya oleh sebab itulah, ya, kebanyakan para nabi, para rasul ataupun ulama-ulama yang terbesar dahulu mengatakan bahawa idealism itu salah satu di antara perkara yang amat penting, ya, untuk kita memastikan apakah corak kepimpinan kita pada masa akan datang, ya. Jadi maknanya walaupun anak muda, tetapi gaya kepimpinan dia, cara orang lama, ya, yang disebut tadi adalah masih lagi terlibat dengan rasuah. Kita tidak memerangi rasuah sampai ke akar undi, tetapi, ya, kita dapati terdapat juga anak-anak muda yang terlibat dengan rasuah. Malahan ada kajian, ya, yang dibuat oleh, kalau tak silap saya, daripada Universiti Melaya, ya, kajian yang dibuat yang mengatakan bahawa sekiranya ada kesempatan kepada student Universiti Melaya kesempatan untuk menerima rasuah, maka dia tidak akan meminggirkan. Mereka akan menerima juga rasuah sekiranya ada kesempatan. Ini lebih kurang 20%, ya, daripada soalan yang dikemukakan kepada mahasiswa itu, ya, yang dijawab oleh mahasiswa 20%, hampir begitu, ya, boleh bersedia menerima ataupun memberi rasuah kalau ada kesempatan. Jadi maknanya tidak ada makna juga kalau orang muda, ya, terlibat dengan kepimpinan negara tetapi masih lagi membawa nilai-nilai, ya, ataupun membawa sifat-sifat yang orang lama. Nah, orang lama ni maksudnya memang terlibat dengan banyak dengan itulah. Jadi sebab itulah saya yakin dan percaya, ya, generasi akan datang kalau kita dididik, ya, dengan baik, dengan sempurna, dengan idealism yang baik, dan alhamdulillah akan memimpin negara dengan baik. Dan saya cukup tertarik dengan apa yang dilancarkan semalam ke bila, ya, oleh PKPAM bersama dengan SPRM, ya, satu program untuk pencegahan rasuah. Jadi ini salah satu di antara perkara yang cukup baik untuk diketengahkan, untuk dilaksanakan, dan kalau boleh anak-anak muda, ya, bukan hanya di peringkat universiti tetapi peringkat sekolah menengah ke sekolah rendah ke, didedahkan soal rasuah ini perkara yang amat jijik, amat keji, amat buruk untuk kita laksanakan, untuk kita lakukan. Jadi oleh sebab itulah maknanya orang muda ataupun orang, bagi kita, ya, rasuah ini satu perkara yang cukup tidak baik bagi negara dan dia akan meruntuhkan negara itu sendiri. Jadi terima kasihlah kepada saudara Faisal dan terima kasih kepada Presiden Abim, ya, yang dapat berjumpa kita, ataupun berinteraksi kita pada petang ini. Dan untuk akhirnya kalau ada apa-apa yang tak disampaikan ataupun ada perkara-perkara yang tak diluahkan sebagai generasi muda untuk didengar oleh kawan-kawan kita di luar sana, boleh dikemukakan untuk kita akhirnya. Ya, insyaAllah yang akhir, ya, saya ingat untuk anak-anak muda ni, kita berada dalam krisis, ya, COVID-19, isu pekerjaan. Yang paling penting, kita kena tabah, kita kena bersabar dan juga kita kena tunjukkan tentang kepemudaan kita. Iaitu kita keluar daripada masalah ini dengan baik, kita dapat carikan inisiatif, kita menjadi inisiatif provider. Kita provide apa inisiatif kepada masyarakat. Kita faham hari ini kita berada dalam situasi permasalahan yang begitu besar, COVID-19, PKP. Tapi insya-Allah, yakinlah, insya-Allah kalau bersama-sama dengan Abim, kita cuba tampilkan sebuah gerakan anak muda yang baik yang dapat memberi tunjuk ajar ataupun memberi suri tauladan yang baik kepada masyarakat untuk kita keluar daripada masalah semasa. Dan yang terakhir, insyaAllah saya ucap terima kasih kepada YB atas program yang baik ini, memberi ruang kepada anak muda untuk kita melihat isu-isu yang berlaku. Dan insyaAllah Abim akan teruskan program-program untuk membangun masyarakat tanpa mengira kaum. Malah kalau banyak yang dibuat oleh Abim, kita bawa tema bangsa Malaysia, kita nak pastikan bahawa anak muda ini bukan hanya anak muda orang Melayu, tapi anak muda dari kalangan orang Cina, Tionghoa, orang-orang India dan juga anak-anak muda di Sabah Sarawak untuk bersama-sama dengan kita untuk kita mencari inisiatif, mencari alternatif untuk menyelesaikan masalah negara. Anak muda yang
berentas kaum dan agama seluruh rakyat Malaysia bersatu atas paksi bangsa Malaysia untuk kita sama-sama mencari jalan penyelesaian kepada isu yang berlaku. Itu saja insya-Allah. Terima kasih sekali lagi YB. Selamat berjaya Okey, insya-Allah. terima kasih kepada saudara Faisal ya. Itu dia punya hint yang terakhir ya. Maknanya saya cukup tertarik ya mengatakan bahawa tunjukkan sifat kepemudaan. Jadi jangan lemah, jangan rasa gundah gulana kita berhadapan dengan pandemik ini. Tunjukkan sifat kepemudaan itu, cuba kita menyelesaikan masalah kita dan juga masalah masyarakat yang berhadapan dengan pandemik ini sendiri. Dan juga ya masalah yang kita hadapi walaupun ABIM itu angkatan belia Islam tetapi dia merentasi semua kaum, semua bangsa, semua agama. Saya cukup tertarik dengan apa yang diistilahkan kita harus menjadi ya, bangsa Malaysia. Ini salah satu di antara istilah yang cukup yang wajar kita ketengahkan. Dah lama kita tidak mendengar istilah ini dan kalau boleh warga negara Malaysia tidak lagi kita melihat kepada soal kecinaannya, kemelayuannya, keindiaannya ataupun kedazanannya ataupun apa-apa juga ya suku kaum, tetapi kita melihat ialah bangsa yang ada di Malaysia ini adalah bangsa Malaysia. Mana-mana kita pergi kita akan kata bahawa kita ini adalah bangsa Malaysia, baik Cina, baik India, baik Melayu dan juga baik etnik-etnik yang lain. Terima kasih kepada Faisal dan insya-Allah kita akan bertemu lagi dalam program-program ataupun acara-acara yang lain ya. Mungkin nanti di dalam wawancara yang lain kita ada ini sulu minda ya, kita ada terjah minda. Jadi itu lain pula lah. Kita akan bincang. Jadi terjah minda ni tak ada apa-apa, cuma kita nak terjah aja. Apa kita teragak, kita tanya aja. Jadi jawablah waktu itu. Jadi terima kasih. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.